قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين Kita ulang sedikit babul fa'ili. Al-fa'ilu wal ismul marfu'u al-mazkuru qablahu fi'luhu wa huwa ala qismaini zahirin wa mudmarin. Baik. Jadi kita tulang sedikit kata dia bermula ini adalah ba fa'il. Jadi fa'il tu apa? Kita dah bahas sebelum ni. Fa'il tu ialah satu isim yang dirofakkan akannya. Lagi pula isim tu yang disebutkan sebelum daripada isim tu disebutkan akan fi'il dia. Fi'il bagi isim tu. Maka kita kata sebelum daripada isim tu mesti ada fi'il. Maka isim tu lah kita panggil fa'il. Bila ada fi'il dia kena ada fa'il. Itu maksud dia. Kemudian dan bermula fa'il itu terbahagi di atas dua bahagian pula. Ini kita bahas malam. Ini kita ulang sekali lalu. Wahwa dan bermula ia al-fa'ilu munqasimun ala qismaini. Tengok kitab kita bagi falah, kita bagi dobit semalam. Munqasimun ala qismaini. Terbahagilah ia fa'il itu di atas dua bahagi. Mana dua bahagi? Yang pertama zahirin dipanggil, yang pertama ismin zahirin dipanggil isim zahir. Apa dia isim zahir? Ta'rif bagi isim zahir. Allahumma Muhammad. Haja Fatimah Badariah, apa maksud ta'rif bagi isim zahir? Sebut dalam bahasa Arab, kemudian sebutkan terjemah sekali. Isim zahir. Ha. Ya, isim yang menunjukkan di atas seseorang yang dituju. Betul ke saya cakap itu isim zahir? Betul ke saya bagi tahu ta'rif dia gitu? Yang tuju tu lain tu asal tu. Ini isim yang menunjukkan diri isim yang tidak ada bersangkutan dengan apa-apa. Betul ke? Tu betul. Yang dengan dituju tu tak kena. Itu isim dhamir. Kalau bahasa Arab dia panggil apa? Madalla ala musammahu bila qaidin. Madalla ala musammahu. Isim yang menunjuk di atas musamma, diri dia. Menunjuk di atas diri dia tu dengan ketiadaan dikaitkan dengan apa-apa. Maksudnya tidak dikaitkan dengan apa tu, maksudnya tidak dikaitkan dengan lafaz apa-apalah. Dengan perkataan apa-apa. Hanya semata-mata diri dia tu menunjuk di atas isim. Itu maksud dia. Ya, baik. Kemudian isim dhamir pula. Okey, baik. Kemudian kita kata pula apa ta'rif bagi isim dhamir? Haji Kamal Zaman. Al-ismul dhamir wa ma dalla ala mutakallim au mukhatab Au mukhatabin. au mukhatabin au ghaibin.
au ghaibin. Macam mana apa maksud dia? Isim dhamir itulah isim yang menunjuk ia di atas orang yang bercakap ataupun yang berkata, atau isim yang menunjuk dia atas seseorang yang dituju atau yang tiada, iaitu mukhatab lah, yang tiada di Ataupun hadapan. ghaib. Yang Ghaib. tidak ada di hadapan, dia panggil ghaib. Ya. Contoh dia? Contoh dia tak? Huwa, huma, hum. Itu untuk apa tu? Itu untuk Domir apa tu? domir untuk muzakkar, Ustaz. Domir Muzakkar, ghaib tapi lah. lah memang muzakkar, tapi untuk apa tu? Huma wa ma tu untuk apa? Domir apa tu? Domir Itu domir ghaib. ghaib. Kalau domir, contoh domir mukhatab, Domir mukhatab, contoh dia macam mana? Kalau minta tahu dah. domir mukhatab saya. Apa dia? Aduh, Apa tak dia? tulis, Pak. Sebut dia. Apa dia? Domir mukhatab ya. Jadi huwa, Apa contoh huma, dia? hum tu dengan Itu hiya, kawan mahum huma, kan? hum. Itu Hiya, anta, huma, hunna. antuma, antum. Anta, antuma, antum. Tu. Kalau ghaib, huwa mahum, ya mahunna. Kalau domir mukhatab, anta, antuma, antum, Antuma, anti, antum. antuma, Antuma, antunna. atunna. Kalau domir mutakalim, Hmm. contoh dia? Satu lagi. Domir mutakalim apa dia? Yang zaman. Iaitu ana, nahnu. Ana, Itu nahnu domir ya. mutakalim. Ana, nahnu. Itu contoh lagi domir mutakalim. Mutakalim, ya. Dia kena pengulangan baru kita boleh ingat. Lepas tu saya tanya. Tanya tu bukan apa. Untuk kita, kalau kita sendiri jawab, kita akan semakin ingat. Dia kaedah ni senangnya. Apabila kita mengulang tu dengan kita, orang tanya soalan, kita dapat jawab, maka kita terangkan balik tu, dia akan semakin, ingatan kita semakin kukuh, semakin kuat. Baik, tengok. Qala musannif rahimahullah. Ni kita nak masuk baru dah. Fazahiru nahu qaulika. Tulis. Yang ni falismu zahiru. Fazahiru maksudnya apa ni? Maksudnya fazahiru kan? Fazahiru. Apa maksud fazahir? Ini falismu zahir. Dia kena tulis tengah-tengah ni. Celah-celah ni soalan kata falismu az-zahiru. Hajarwana dia panggil, kita takdirkan mausuf dia. Hajarwana. Falismu az-zahiru. Sampai Hajarwana Falismu sebagai Hamzah wasal. Hamzah wasal. Falismu zahiru. Maka fazahir itu maksudnya falismu zahir ini, maka bermula isim zahir itu ni. Ada isim zahir. Tengok. Tadi dia sebut tadi, baik saya nak terang sikit apa yang dimasukkan dengan ketiadaan kait. Ni saya lupa nak terang, takut orang tanya esok. Mungkin ada yang tak faham lagi. Masalah isim zahir tadi kita kata perisim yang menunjuk di atas diri dia tu, diri isim tu dengan ketiadaan kait. Apa dengan ketiadaan kait? Ni saya kena tulis. Sebab kita tak apa maksud kata tidak dengan ketiadaan bersangkut paut. Ini kena tulis tapi tulis ni saya nak padam. Belum start Teacher Saleh. Belum. Okey, saya tulis bawah Okey, saya tulis bawah ni Maksud kata bila qaidin ni apa maksud dia? Yang dulu
Apa maksud kata bila qaidin? Takut orang tak faham. Ni. Apa maksud bila qaidin ni? Yang dulu kita kata madalla ala musammahu bila qaidin. Baik, bila qaidin tu apa maksud bila qaidin? Baik. Kita lengkait. Berkaitan dengan Dengan masa. Tak Kan? berkaitan dengan masa. Tak. Berkait dengan apa-apa. Apa maksud apa-apa? Apa maksud apa-apa? Tu kita tanya. Ni kena tulis. Ai bila. Ni saya lupa nak urai. Takut orang tanya saya balik. Bila qaidit takallumi. Tulis itu Ajarana. Dalam kitab Rumi ada tulis, dalam kitab terjemah ada Ajarana. Dalam beli buku Indonesia tu ada. Ada tak? Ajarana. Ada Ustaz. Saya pun tak berapa sihat hari ni. Tak boleh participate banyak-banyak. Okey. Tak maaf. Mudah sihat. Bila qaidit takallumi. Lepas tu walal khitabi wal ghaibati. Ya, Bu. Walal khitabi Bila walal ghaibati. qaidin. Qaidin. Di bawah. Bila Bila. qaidit takallumi walal khitabi wala Bila qaidin. walal ghaibati. Qaidin. Lif. Walal ghaibati. Tu. Itu masuk kata bila qaidin dengan ketiadaan kait. Ustaz, Bukan maksud Ya. dalam buku saya Indon ni dia kata isim zahir, isim yang langsung menunjukkan maknanya tanpa memerlukan adanya qarinah. Qarinah. Itu kalau orang awam baca memang tak faham. Saya baca Maknanya- saya faham tu maksud dia. Dia kata Maksud qarinah tapi tak bermakna jelas apa rinah apa, tak faham tu. Maksud Tapi dia dan dengan dalam- tidak ada kait. dia dalam bracket tu dia tulis qarinah tu indikasi yang lain. Apa maksud indikasi yang lain? Dia ada tulis lagi tak? Tak ada kan? Tak ada. Maksudnya itu tak bermakna jelas. Itu tak jelas. Dia kena gini cerita. Isim Zohir ialah isim yang menunjuk di atas diri dia tu, semata-mata diri dia, dengan tidak dikaitkan dengan takallum. Apa takallum? Orang yang bercakap. Walal khitabi. Dan tidak dikaitkan dengan berhadap bercakap. Walal ghaibati. Dan dengan tidak ada kait dengan seseorang yang ghaibah ni apa? Ghaib tu lah. Nama ghaib tu. Yang tidak ada di hadapan dia. Tidak dikaitkan dengan orang yang tidak ada di hadapan dia. Maksudnya apa? Semata-mata kalau kita sebut Zaidun. Bila sebut Zaidun, itu bukan takallum. Bukan dia bercakap. Kita sebut khitab. Zaidun. Kalau khitab, dia mesti sebut anta. Dia tak ada kait dengan khitab. Lagi pula, dia tidak kait dengan ghaib. Dengan tidak ada orang di hadapan dia. Dia tidak ada kait dengan tu. Itu maksud dia. Kait ni maksudnya tidak ada bersangkut paut dengan bercakap, dengan tidak ada bersangkut paut dengan orang yang ada di hadapan, dan juga tidak ada bersangkut paut dengan orang yang tidak ada di hadapan. Ibi. Nampak lagi Hajar Saira? Ustaz ulang balik makna dia tu. Nak tulis. Bila qaidit takallumi walal khitabi walal ghaibati. Apa maksud dia? Ghaibati.
T. Baik, apa maksud dia? Maksud dia, isim zahir itu ialah menunjuk di atas diri dia sendiri, tetapi dengan ketiadaan mengkaitkan dengan ketiadaan bersangkut paut dengan orang yang bercakap. Bukan bersangkut paut bercakap. Tak ada. Kita kata Zaidun. Ya. Lajunya tak dapat nak tulis. Okey, saya ulang balik. Isim zahir itu Isim Zuhair saya nak bagi. Isim Zuhair itu kita dah terjemah dah semalam. Jangan tulis balik. Ni saya nak terjemah bila qaidi takallumi itu sahaja. Lepas tu saya cepat tu. Okey, bila tu. Apa maksud dia, Ustaz? Bila qaidi dengan ketiadaan bersangkut paut bagi orang yang bercakap. Paut bagi dia tu tidak keadaan dengan ketiadaan bersangkut paut dengan orang yang bercakap. Itu qaidi takallumi. Yang kedua, dengan ketiadaan bersangkut paut dengan orang yang di hadapan. Dengan orang yang di hadapan. Dan ketiga, dengan ketiadaan bersangkut paut dengan orang yang tidak ada di hadapan. Tak ada kait tiga-tiga tu, tak ada. Nampak gaji Kak Zaman? Orang yang bercakap, lepas tu orang yang apa Ustaz? Tidak ada sangkut paut dengan orang yang bercakap. Yang kedua, orang yang di hadapan. Orang yang berhadapan, khitab tu lah, mukhatab. Mukhatab. Dan tidak ada bersangkut paut dengan orang yang di hadapan. Lagi pula dengan ketiadaan bersangkut paut dengan orang yang tiada ada di hadapan. Ghaib tu lah. Ustaz, semua-semua ni pun kembali pada domir kan? Orang pertama, orang kedua, orang ketiga kan? Tapi nak cerita kata, isim zahir ni dia tak berkait dengan domir. Maksudnya dia tidak berkait dengan kata ganti nama pertama. Dia tidak ada berkait dengan kata ganti yang kedua. Dia tidak ada kait dengan kata ganti yang ketiga. Itu senang. Saya terjemah itu senang. Kalau faham semua. Isim zahir, dia menunjuk di atas diri dia sendiri dengan ketiadaan kait dengan ketiadaan bersangkut paut dengan kata ganti nama yang pertama dan tidak ada sangkut paut dengan kata ganti nama yang kedua dan tidak ada bersangkut paut dengan kata ganti nama yang ketiga. Itu paling senang. Faham lagi Haji Zairah? Ya, terima kasih. Itu mudahnya. Kita terjemah itu. Kalau siapa tak tahu kata ganti pertama, itulah takallum. Baik, habis itu. Faham lagi Hajar Wan Azizah? Faham Ustaz, terima kasih. Okey, baik. Tengok lagi. Itu masuk bila qaidin nanti takut jangan tidak ada dikaitkan dengan apa-apa. Bukan apa-apa. Apa-apa tu maksudnya apa? Tidak dikaitkan dengan kata ganti yang pertama. Tidak ada dikaitkan dengan kata ganti yang kedua. Tidak ada dikaitkan dengan kata ganti yang ketiga. Tu dah senang dia cerita dia. Ustaz? Ya. Apa beza takalim dengan takallum? Takallum sama. Takallim. Oh, tak ada takalim. Takallum ya? Takallum. Kalau mutakallim tu isim fa'il, takallum tu masdar. Ni mana nak cerita dah ni. Dia tanya dah. Takallum tu dipanggil kata terbitan. Kalau mutakallim tu dikatakan pembuat. Isim fa'il. Tu Abang Sorof. Baik. Terima kasih. Okey, baik. Tak mau peningkan kepala. Okey. Baik, okey. Faham lagi Haji Kalaman? Faham Ustaz, insyaAllah. Okey, baik. Qala al-musannif rahimahullah. Itu saya dah urang satu. Madalla ala musammahu bila qaidin.
Tu isim zahir. Isim dhamir madalla ala apa? Madalla ala mutakallimin atau mukhatabin au ghaibin. Tu. Baik. Az-zahiru. Maka bermula isim zahir. Ni kita begini. Ni yang kedua ni. Ni. Bila qaida tu habis dah tadi. Yang bila qaida tu yang semalamnya dengan minggu lepas punya. Esok kalau orang tanya apa maksud tidak kait, maksud dia tidak ada kait dengan kata ganti yang pertama, ganti kedua, ganti tiga. Tu dia. Hanya semata-mata diri dia. Bila sebut Zaid tu, dia bukan masuk huwa, dia bukan masuk anta. Nampak tak? Dia bukan masuk kata huwa pun tak masuk. Anta pun tak masuk, ana pun tak masuk. Tu. Fazahirun, maka bermula isim zahir itu nahu kaulika ialah seumpama perkataan kau. Maknanya qama Zaidun. Baik. Saya padam Dah habis tulis semua dah. Saya padam. Qama Zaidun. Kan contoh dia bagi qama Zaidun kan. Baik. Saya nak tanya, ni kita praktis terus. Allah selamat. Hajar Mili. Ada tak Hajar Mili Malam tak ada. Hajar Mili tak ada. Syuarab kali. Siapa? Saya nak tanya Allah selamat. Hajar Norma Darus. Ya, Ustaz. Okey, Zaidun tu kita nak jadi apa? Kita nak kata apa dia tu, Zaidun tu? Zaidun tu isim. Okey, isim. Maka isim tu dia panggil apa Zaidun tu? Tempat dia tu, mahal dia tu, tempat dia nak panggil apa? Dia panggil? Sebab dia ada tanwin kat situ. Okey, memang isim. Okey, dia isim apa tu? Isim apa ya? Nampak silap buku tu. Silap buku. Silap buku. Tak nampak tapi dengar. Tapi orang bahasa kata. Maksudnya apa? Tempat dia memang Zaidun tu kita rafa' betul, dia isim. Tapi tempat dia tu kita nak panggil dia panggil apa? Isim mufrad. Nak panggil apa tempat dia? Kat ini. Fa'il. Fa'il. Fa'il zahir. Dia panggil ni fa'il. Kan kita dah belajar dah. Fa'il itu ialah isim yang dirafa'kan akan dia. Dirafa'kan. Yang disebutkan sebelum daripadanya tu ada fi'il. Maka Zaidun ni kita panggil fa'il. Kena mandi 7 masjid, Ustaz. Kena mandi air kolah 7 masjid, Ustaz. Bukan mandi, minum sekali je Okey, baik. Ni fa'il. Zaidun tu panggil fa'il. Koma ni kita panggil fa'il. Tu kalau yang i'rab. Di dalam Al-Quran banyak ni. Apa ayat Quran? Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi. Banyak dia punya fa'il. Laqad nasarakumullah. Tu pun dia agak fa'il. Allah tu fa'il. Banyak dalam Quran ni kita jumpa kalau ada isim, ada tanda-tanda isim tu, kemudian ada tanwin ke ataupun masuk alif lam, maka itu kita kata hukum dia fa'il. Kena ingat kita belajar ni hukum fa'il. Koma tu panggil fi'il. Fi'il apa tu? Hajar Nur Aini. Ya, saya. Fi'il apa tu? Koma tu. Koma. Madi. Fi'il madi. Fi'il madi. Tengok. Fi'il madi Baik, habis. Maka koma tu kita panggil fi'il madi, Zaidun tu kita panggil
Fa'il. Baik. Dia fa'il tu dia rofok dengan apa tau? Hajar Faridah ada tak Faridah? Faridah masuk. Rofok dengan tanwin. Tu ya? Rofok dengan tanwin. Tu kan? Kita belajar alamat rofok tu adakah rofok dengan tanwin? Rofok dengan apa? Ada pernah dengar ke rofok dengan tanwin ilmu nahwu? Rofok dengan? Ada mana? Dengan dhammah. Bukan rofok dengan tanwin. Tanwin tu tajwid, Ustaz. Apa? Rofok dengan tanwin tu tajwid. Tanwin tu alamat isim. Rofok dengan dhammah. Kan alamat apa? Alamat rofok dulu. Kita belajar. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Kan alamat i'rab tu apa? Bila semua rofok, dia rofok dengan dhammah. Tu. Kalau nak tulis lagi macam ni. Marfu'un. Fa'ilun marfu'un. Ni apa yang kita belajar dulu ni dia ulang balik. Marfu'un. Fa'ilun marfu'un bidhammati. Bidhammati. Dhammah ni dhammah yang mana? Yang muqaddarah ke yang zuhir? Kak ini. Zahir. Zuhir sebab apa Zuhir? Sebab apa Zuhir? Kan ni kan Zuhir dah ni. Sebab apa Zuhir? Sebab apa? Tekan tanya sikit lah. Dah ni dah. Sebab apa Zuhir? Tak berkait dengan sesuatu apa-apa yang lain. Ada itu. Dengan diri. Kan alamat i'rab dulu macam mana? Babu makna i'rab dulu. Oh, sebab dia mufrad. Memanglah mufrad tapi bukan mufrad muqaddarah. Sebab apa? Sebab dia tidak ada huruf ilat. Kan Zaidun dal tu dun. Bidhammati az-zahirah yang zuhir. Mana zuhir tanwin ni zuhir, nampak tak? Baca Zaidun. Kalau kita kata qama al-fata, tu lain. Kita panggil dia fa'il tapi rafaq dengan dhammah muqaddarah. Sekali lagi saya bagi contoh, tengok. Ni nak bagi kait ni kita belajar dulu. Baik, kenapa cakap zuhir? Nampak dia punya tengok. tu. Sebab apa panggil zuhir? Sebab dhammah tu kita boleh sebut. Sebutan zuhir tu kita boleh sebut. Qama Zaidun. Dun boleh sebut. Okey. Kalau kita sebut gini. Qama al-fata. Tu muqaddarah. Qama al-fata. Al-fata pun jadi fa'il juga. Rafaq juga. Tapi rafaq dengan dhammah muqaddarah. Mana muqaddarah? Sebab dia apa? Nak sebut qama al-fatayu tak boleh. Ni kan ada ya ni. Ya alif maksurah dia panggil. Dah belajar dulu ni. Nampak lagi Hajar Rana? Hajar Rana senyap dah tu, saya tak mau dah. InsyaAllah. Ingat lagi tak? Nampak. Yang ni fi'il. Saya madi. Tulis Yang ni al-fatah ni fa'il juga. Sebab apa? Sebab dia alamat isim ada alif lam tu. Kita kata fa'ilun. Nampak lagi? Fa'ilun marfu'un. Marfu'un bidhammah. Dhammah juga. Tapi bukan dhammah zahirah. Dia panggil dhammah muqaddarah. Ingat lagi tak? Atau Hajar Rana? Ustaz, ingat. Ingatlah sebab saya sebut. Dia memang kena takdirkan sebab dia huruf ilat hujung tu. Bidhammati. Bidhammati al-muqaddarah.
al-muqaddarati. Nanti ya. Di bawah sana. Bi-dhammati al-muqaddarati. Sebab kata Haji Akamul Zaman apa? Amrun Itibari. Maknawi. Benda maknawi. Mereka tak nampak. Nak baca Al-Fatayu tu tak boleh. Maksudnya fa'il dia fa'il juga, ajar faridah. Tapi dia rafak dengan dhammah. Sebab dia dhammah juga. Tapi tu bukan dhammah tu kan fathah. Tapi dhammah tu yang ditakdirkan. Yang kita andaikan sahaja. Ni tak sebut tak boleh. Qama al-fatayu tak boleh. Dia sebab dia ya tu dipanggil ya al-maksurah. Maka bila ya al-maksurah nak kita nak zuhirkan dhammah dia tak boleh. Jadi menegah, maka kita kata dhammah tu dipanggil dhammah juga, tapi dhammah yang ditakdirkan sahaja. Nampak lagi Haji Faridah? Nampak Ustaz. Okey, baik. Apa yang kita belajar tu, kita nak praktikal senangnya. Bila mana kita tengok ayat Quran, kita akan rasa kemuskilan. Kenapa dia baring macam ni? Lama-kelamaan, ni tak sampai setengah kitab lagi ni. Jadi akan datang, bila kita dah habis kitab ni, baru kita nampak. Walaupun tak nampak semua, tapi sekurang-kurang tu ada juga habuan dia. Ajarkan zaman. Bukan kata belajar sebuah kitab, tak tahu langsung kan? Ya Ustaz. Korang-korang pun dapat tulis Jawi Ustaz. Dapat pandai tulisan Jawi. Dapat tulisan bahasa Arab lagi Bahasa Arab. Kita nak belajar nanti, apa tu Haji duk belajar kitab Arab apa semua kan? Kita boleh praktikal kenapa aku baring macam ni? Kenapa baring macam ni? Kenapa baring macam ni? Dia ada sebab tu. Bukan ikut style kita rasa nak baca sedap kita dah. Tak boleh. Sebab apa ada alamat rafa'? Kenapa kena dhammah? Ni semua ada sebab. Dulu gambar beli je tu lah. Sebab apa rafa'? Sebab apa ni? Kenapa isim mufrad? Habis dia tanya satu sampai tak dia jawab. Sampai dah habis tu baru dia kata lega dah. Sampai habis jawab tu sampai dekat 8 kali kita jawab tu baru boleh. Dia tak macam you kalau mesti kata fa'il madi, fa'il rafa' dengan dhammah. Dia tak bahas kenapa sebut dengan rafa' dengan dhammah. Dia tak, kalau di universiti tak cakap itu. Dia tak bahas itu. Dia budak kalau di universiti dia ngapal je. Fa'il rafa' dengan dhammah yang zahir. Kalau saya jadi pelajar saya akan tanya kenapa rafa' dengan zahir? Mana zahirnya? Nak jawab payah tu. Kalau tak biasa nak jawab payah tu. Kenapa dhammah muqaddarah? Benda-benda tu agak tak sulit tapi kalau jemaah kita ni saya ajar siap-siap lah. Saya beritahu. Kenapa bagi dhammah? Jangan cakap rafa' dengan tanwin tak ada. Rafa' dengan tanwin tak ada. Baik habis. Jadi contoh dia qama Zaidun. Jadi Zaidun tu lah kita panggil fa'il. Baik, cuba kita tengok balik. Kenapa kita panggil fa'il? Sebab dia tu isim. Nak kata Zaidun tu fa'il sebab dia tu isim. Satu. Ajung zaman. Yang kedua kita kata pula dia tu rafa'. Mana? Zaidun. Isim tu di rafa'. Kemudian di rafa' tu bila? Lagi pula disebutkan sebelum daripada fi'il. Sebelum daripada isim tu ada fi'il. Mana? Ni. Koma ni. Koma ni bagi fi'il. Nampak lagi? Bila sebelum dia ada fi'il, maka kita cam kata Zaidun tu jadi fa'il. Dia tak ada kira lagi fi'il madi ke fi'il mudhari' ke kita tak kira dah. Kita kira kata apabila isim tadi tu fa'il itu sebelum dia ada fi'il, tak kira fi'il madi ke fi'il mudhari' ke, maka Zaidun tu kita hukumkan dia jadi fa'il. Tempat dia tu jadi fa'il. Habis itu. Tu. Baik, contoh kedua pula. Ni senangnya semua ni. Tengok kitab. Contoh kedua, wa yaqumu Zaidun. Saya padam
Contoh kedua dia kata yaqumu Zaidun. Contoh kedua. Kitab tu lah. Kusat 15 tu. Wa yaqumu Zaidun. Yaqumu Zaidun tu lah. Maka yaqumu Zaidun tu. Yaqumu panggil fi'il apa? Haji Zulkifli Yahya. Oh, sorry. Ya, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaqumu tu dipanggil apa? Itu Fi'il apa tu? fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Baik. Zaidun tu panggil apa? Zaidun tu panggil isim. Okey, Isim, panggil Ustaz. isim. Tapi tempat dia, hukum dia panggil apa? Hukum apa situ? Fa'il. Fa'il. Sebab fa'il dirofok dengan apa? Sebab rupuk dengan dhamma. Dhammah. Sebab habis tu. Dhammah yang tadi macam tadi. Sama tak sebutan tadi? Dhammah yang Fa'ilun zahir. marfu'un Al-zahir. bidhammati Zahir. az-zahirati. Ya. Dengan sebab habis. Kalau ngaji sekat-sekat, boleh kita cakap Zaidun jadi fa'il. Tapi tak apa nak lengkap i'rab dia situ. Kalau kita nak lengkapkan i'rab dia, Haji Kawan Zaman, kita kata Zaidun tu jadi fa'ilun, kemudian dia tu marfu'un. Marfu' dengan apa? Marfu' dengan dhammah bi dhammati. Dhammah mana? Dhammah al-zahirati yang zahir. Dia bukan dhammah muqaddarah. Maka ni aku bagi fi'il mudhari'. Zaidun tu sama juga tadi. Sama juga i'rab dia, fa'ilun marfu'un bi dhammati az-zahirati. Bi dhammati az-zahirati. Mudah je, tak payah. Baik. Ini mudah. Baik, saya padam. Saya tulis pun tak apa. Kita dah tahu dah tu basic tu. Yang ketiga, contoh ketiga. Ni kalau saya ikut saya ni memang nak baca cepat je ni. Sebab dia contoh je ni. Tapi tak apa. Tapi dah ada perbezaan nanti. Okey, saya padam Contoh ketiga, waqama aidani. Okey, alhamdulillah. Contoh ni. Okey. Kalau maksud dia Hajah Nur Aini qama Zaidani dengan mana? Telah berdiri oleh 2 orang Zaid. Baik. Qama tu nak panggil fi'il apa tu? Hajah apa tu nanti? Nanti nak tanya siapa ni? Hajah Fatimah Badariah. Ada tak? Ada. Okey. Tolong terang pada saya. Koma tu fi'il apa? Azainan tu apa? Tengok. Dia ada beza sikit ni. Koma tu sama je. Zaidan tu. Pelik. Koma tu fi'il madi. Koma fi'il madi, okey. Az-Zaidani isim. Dia main isim, tak apalah. Kita terus cakap, terus bagi pada fa'il. Oh, fa'il. Dia fa'il. Hukum kan dia i'rabkan fa'il. Tempat dia sebab dia jatuh selepas pada fi'il. Ya. Okey, dia fa'il lagi pula.
Tak tahulah Ustaz. Ni nak ajar cara i'rab ni. Patut saya tak mau jadi cepat. Okey. Saya nak tanya Kak ini. Dia tu fa'il. Lagi pula dia rafa' lagi. Rafa' dengan apa tu? Fa'ilun. Lagi pula marfu'un. Ni kita praktis semua Saya tak macam cepat lah. Rugi kalau jadi cepat. Kita i'rab satu-satu semua. Fa'ilun marfu'un. Rafa' dengan apa tu? Marfu' dengan apa? Rafa' dengan apa? Ajar Rohana. Ajar Rohana. Alif. Alif tasniah. Alif. Rafa' dengan alif. Kena ke tak? Alif nun tu Zaidani. Betul lah Ustaz. Dia rafa' dengan alif. Tak habis lagi tu. Baik, ajar Rohaya. Dia rafa' dengan alif sebab apa? Okey, baik. Dia rafa' dengan alif. Alif ni ganti berapa? Alif ni ganti berapa? Untuk 2 orang Ustaz. Memang untuk 2 orang. Tu cakap Melayu. Musana kan. Jadi dia Musanna. Tapi tak dekat lagi tu. Baik, rafa' dengan alif dia ganti daripada alamat apa? Alamat dia ada alif dengan nun Ustaz. Zaidani. Bukan. Dia fa'il, dia rafa' dengan alif. Baik, dia rafa' dengan alif ni dia ganti daripada alamat apa asal dia? Alamat asal kan kita belajar dulu. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Li raf'i arba'u alamat li raf'i arba'atun. Ingat dulu. Rafa' tu ada 4. Maksud apa Arba'u bukan arba'atun. Li raf'i arba'u alamatin. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Maka alif itu dikatakan pengganti. Waw tu alamat dhammah tu alamat asal. Dia kalau kita nak mudah gini, bil alifi marfu' dengan alif. Sebab apa? Li'annahu. Ni. Musanna. Nampak ke kat ini? Sebab apa Zaidah ni tu, perhati ini kita ambil apa yang kita belajar dulu. Saya bukan nak campur. Kita nak campurkan dengan apa yang kita belajar. Kalau kita tinggalkan tu, takut kita terlupa terus. Ini saya nak bagi tahu satu-satu semua. Baik. Zaidah ni tu panggil fa'il. Ajar Fatimah Bandaria. Jangan pening. Dengar lo. Baik. Kenapa panggil fa'il? Sebab dia rafa'. Ni cakap Melayu dulu Dia rafa' dengan apa Ustaz? Kita maklum. Bila fa'il, bila dia isim, dia rafa' dengan apa? Di sini rafa' dengan waw tak boleh. Rafa' dengan dhammah tak ada. Rafa' dengan apa? Rafa' dengan alif ni. Alif ni. Kenapa Ustaz cakap? Kemudian Hajar Fatimah tanya, kenapa rafa' dengan alif? Dulu kan kita dah belajar. Alamat rafa' tu ada 4. Dhammah. Ad-dhammatu li raf'i alamatu. Arba'u alamatin. Muka surat. Ad-dhammatu wal alifu. Tu. Maka dia rafa' dengan alif. Baik. Kita bagi terperinci pula. Sebab apa dia rafa' dengan alif? Sebab apa? Sebab dia sebab musanna. Okey, baik. Musanna mana? Zaidah ni. Musanna. Bukan cepat. Tengok. Surat 5 bawah sekali. Alif kunu fitas niyatil asma'i
pada isim tasniah, pada musanna, pada isim yang menunjuk di atas dua. Maka Zaidan tu menunjuk di atas dua orang yang bernama Zaid. Saya bukan nak mengelirukan dah. Ini kita ulang balik apa yang kita belajar dulu. Kalau saya tak ulang balik ni, takut-takut kita terlupa habis. Okey, cuba tengok. Saya ulang balik. Koma tu mudah aja. Zaidan ni. Okey. Zaidan ni kalau orang tanya, kenapa jadi fa'il Ustaz? Sebab dia marfu' dengan alif. Baik. Kenapa kita kata rafu' dengan alif? Tengok muka surat 5. Kan dia kata, adapun alif itu, wa ammal alifu, muka surat 5 perhati elok sampai di kitab tu. Wa ammal alifu, fatakunu alamatan li raf'i. Maka adalah ia alif itu jadi alamat bagi rafa'. Alamat bagi rafa' bagi siapa? Fi tasniyatil asma'. Pada isim-isim tasniah. Apa isim tasniah? Iaitu musanna tu lah. Nama musanna ni. Ni, musanna ni. Tengok. Lepas tu kita kata, fa'il dirafa'kan dengan alif. Li'annahu. Li'annahu ni kerana. Li'annahu ni kerananya. Kerana apa? Kerana al-alif itu musanna. Li'annal alifa. Yang rujuk sini. Li'anna ataupun kita kata li'anna az-zaidani. Tak, maaf. Domain rujuk tak kena. Kan ni saya pandang balik. Li'anna kerana sesungguhnya. Hu ni rujuk pada Zaidani. Dia tak payah tapi cuma lama dah tinggal. Dia rasa kekok pula dah ajar Fatimah. Tu je. Bukan tak belajar, dah belajar dah dulu. Ni. Ni nak kita nak praktik Arab ni. Jangan zaman. Dia susah sekarang tak apa Jangan susah belakang, susah sekarang tak apa. Nanti kita Arab dia. Nanti bila dah biasa, nanti bila dekat dalam Al-Quran, mudah kita nak Arab. Dia bagi Arab biasa ni dulu. Li'annau, kerana sesungguhnya lafaz Zaidani itu dikatakan musanna. Apa musanna? Iaitu menunjuk di atas dua. Menunjuk di atas dua. Nampak lagi kat ini? Nampak lagi? Nampak Ustaz. Tadi saya tanya tadi. Nak sebut benda ni benda yang berulang je. Benda dah lepas dah. Saya takkan tanya benda yang akan datang, saya takkan tanya. Okey, habis. Tak apa, ada lagi banyak contoh lagi tu. Kita praktik lagi. Jangan takut. Lagi pula, tengok muka surat 15 balik. Wa yakumu az-zaidani. Tengok. Saya padam Beza yakumu zaidani. Beza tu je. Beza dengan past tense dengan present dengan present tense je. Zaidan tu sama je. Cuba tengok balik mati elok. Nampak lagi ajar Farida? Ya. Nampak Ustaz. Tak nampak tanya, jangan takut Ya. Tak faham tanya. Yaqumu. Okey. Yakumu az-zaidani. Yakumu tu fi'il apa? Kita i'rab sekali lagi. Yakumu tu fi'il apa tu? Ajar Fatimah. Fi'il madi. Fi'il madi. Kejap. Mudhari' Ustaz. Mudhari'. Fi'il mudhari'. Ada ya tu. Kan ada ya tu. Anaitu. Nampak tak? Ingat tak? Ya. Ingat kita belajar. Anaitu. Alif. Nun. Alif tu untuk dhamir mutakallim li wahdah. Nun.
Nun tu untuk nahnu. Ya. Ya. Ataupun kita ya, yakumu. Boleh? Ya tu untuk apa? Ya tu kita kata ya tu untuk dhamir ghaib. Tu. Dhamir mukhatab. Kan senang anai itu kita belajar dulu kan? Muka surat apa dulu? Surat 13. Apa dia kata? Wal mudhari'u ma kana fi awwali ihda zawaidi al-arba'i yajma'uha qauluka anaitu. Ingat kaedah tu je anaitu. Hanya Fatimah, ingat kaedah tu anaitu. Kenapa anaitu? Kerana ya tu kan dia ambil daripada ya. Ya bagi anaitu. Habis itu. Tengok satu contoh lagi. Ini fi'il mudhari'. Baik. Az-Zaidani jumpa balik pula dah. Jumpa balik pula dah. Baik. Az-Zaidani nak hukum dia nak hukum apa? Haji kalau zaman? Tak apa, saya tanya seorang lagi. Hajar wa Azizah. Tak apa, dia salah tak apa. Saya tanya tu bagus sebenarnya. Fa'il. Tak apa, saya nak tanya Hajar wa Azizah dulu. Okey, Az-Zaidani ni nak hukum apa? Fa'il. Okey, fa'il dia hukum ni apa? Marfu' Ustaz. Bila sebut kata fa'il, hukum dia mesti Yang dirofokkan. rofok. Dirofokkan di depannya dengan baris, dengan domah. Tapi yang ni bukan dengan domah, dengan Bukan fathah. dengan domah. Dengan fathah. Okey. Oh, dengan fathah pula dah. Dengan alif. Dengan alif tak? Alif. Ada ke alamat rofok dengan fathah? Tak, dengan alif. Dengan alif. Nampak ni. Fa'ilun. Tulis sampai habis macam ni. Kita i'rab macam ni. Ni detail ni kita i'rab ni. Marfu'un. Biarlah orang kata apa kat saya. Kata ustaz ni nak detail kan. Tak apa. Lebih universiti pun tak apa. Ini kalau dulu saya tengok dulu. Saya tanya kalau doktor di Azhar tu. Dia kata kalau orang, kalau dia i'rab macam ni. Dia kata markah full. Dia kata full mark. Tapi kalau budak sekolah. Dia tulis fa'ilun marfu'un bi dhammah. Takat tu lah. Tapi dhammah zahirah dia tak sebut lah. Kalau budak sekolah tu sebut fa'il tu dapat markah dah. Tapi kalau nak full, bagi tahu. Tapi itu bukan sekolah. Tapi kita nak bagi faham. Kita nak tahu i'rab Quran. Fa'ilun marfu'un bin. Bi apa? Bil alifi li'annahu musanna. Bil alifi. Li'annahu musanna. Li'annahu Musanna. Tu mudah aja. Nampak lagi aja Zahira? Ya, nampak. Faham. Terima Kita panggil i'rab. Okey, habis. Tu. Fa'il. Sebab kalau orang tanya, kenapa panggil fa'il? Sebab dipanggil fa'il kerana isim yang dirofokkan itu, dia duduk selepas daripada fi'il. Mana fi'il dia? Yakumu kita kata. Contoh. Maka disebutkan akan fa'il tu kerana sebelum dia tu ada lafaz fi'il. Kemudian kenapa sebut marfu'? Sebab hukum fa'il tempat dia rafak. Kalau orang tanya esok, kenapa Zaidan ni tak panggil nasab? Kenapa tak panggil majrur? Kita tak panggil majrur sebab fa'il hukum dia rafak. Mindset kita, bila sebut fa'il mesti dia rafak. Dia tak ada fa'il, nasab tak ada kaedah mati. Kaedah tetap bila sebut fa'il mesti rafak. Cuma beza rafak dengan apa? Itu kena tengok. Kalau nak kata rafak dengan nama tak tepat. Sebab Zaidan ni dua orang Zaid. Bila sebut dua orang dia mesti musanna. Sebab tu saya sebut tadi muka surat 5 tadi tu. Baris bawah sekali tu. Wa amal alifu fatakunu alamatan lirafi fi tasniyatil asma'i. Nampak ya Jorana? Ambil situ.
Baik. Itu dia katakan dia rafak dengan alif sebab apa? Kerana bahawasanya nya ni kembali pada az-Zaidan. Kerana bahawasanya az-Zaidan itu dikatakan musanna. Apa musanna? Menunjuk di atas dua. Kalau mufrad satu, musanna dua, jamak tu banyak. Kita dah belajar sebelum ni. Ingat lagi tak Hajar Aziza? Ya, ingat Ustaz. Alhamdulillah. Okey, baik, habis itu. Tu. Kemudian contoh dia banyak lagi tu. Tapi kita bagus kan bagi contoh banyak. Kita boleh main, kita boleh apa praktikal. Wa qama az-zaiduna. Ni kita sambung esok. Wa qama az-zaiduna wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nanti kita i'rab tu pula. Wa qama zaiduna wa yakum zaiduna wa qama rijalu. Semua tu dia berkait dengan apa yang kita belajar dulu tu. Alhamdulillah dapat kita apa praktikal balik. Tapi kalau kita tak nak halusi, baca ginilah. Ambil contoh tu. Wa qama az-zaiduna wa yakumu zaiduna wa qama rijalu. Kalau buat daurah Haji Zaman, macam tu je. Tak ada i'rab dah je. Oh, okey. Kalau daurah, kalau orang buat daurah matan Jumiah ni ada orang buat seminggu dia baca gitu je. Wa qama az-zaiduna wa yakumu zaiduna. Dia tak faham dah. Kenapa baca zaiduna rafaq dengan apa dia tak faham dah. Lepas tu saya tak suka buat daurah. Pandai apa? Habis kelas tak kerti apa. Kalau habis kelas tanya tak dapat dah. Lepas tu saya tak mau buat daurah. Pandai Ustaz. Itu untuk orang pandai-pandai Ustaz yang boleh daurah macam tu. Kalau daurah di Mesir dulu, kalau pelajar-pelajar Mesir, budak-budak stam datang dekat Mesir dulu, dia buat daurah matan Jumiah ni sehari ke 2 hari. Tapi tak memadai aja kan, tak memadai. Saya tanya budak sana pula. Zaiduna i'rab je dia apa? Dia tak boleh jawab. Lepas tu tak boleh buat daurah juga benda ni. Kalau nak buat daurah boleh, tapi untuk orang yang dah pandai. Tak apa. Yang Ustaz ulang-ulang ni pun tak berapa nak ingat. Kalau daurah memang out terus lah. Lepas tu saya ulang ni sebab dia ada kait dengan dulu tu. Kalau dia tak ada kait dengan dulu, saya tak ulang dah ni. Alhamdulillah. Ada pula dia suruh ulang balik. Baik, insyaAllah esok tersambung lagi. Ustaz mengajar macam ni detail, saya suka. Okay, Alhamdulillah. Saya bukan tak mau ni, tapi bukan tak mau cepat kan. Ni contohnya ni, tapi itulah. Kalau orang kata saya, orang tanya saya kenapa Ustaz tak cepat kan, ni contoh dia Ustaz. Memang contoh, tapi dia ada kait dengan benda dulu sebenarnya. Kalau Ustaz cepat, saya pun cepat hilang Ustaz. Kenapa? Ustaz tak ajar, Ustaz bimbing kita sampai pandai. Sebab dia, kalau kita cepat, kita tak dapat nak korek makna tersirat dalam tu, tak dapat dah. Kita tak dapat dalam tu kita tak mahu itu. Betul Ustaz, insyaAllah. Kita bukan nak kejar apa pun, kan? Yalah. Bukan nak kejar kata nak target tahun ni dah. Kita nak target bagi faham tu sahaja, bukan target nak khatam kitab. Betul. Kalau target khatam bukan belajar dengan saya macam ni, taklah. Ya. Khatam kitab tu dia last kali, insya-Allah. Memang khatam insya-Allah. Okey, baik. Masa Arab ni kena faham Ustaz, tak perlu khatam pun. Terus. Ya. Okey, baik, nanti tersambung esok. Ustaz, kata tolong tanda situ Ustaz, wa qama az-zaidun. Ya. Ustaz, akak baru join. Okey. Baru dengar. Itu yang Ustaz tu terangkan dalam bahasa Malaysia, fa'ilun marfu' bil alifi. Bil alifi. Maksud dia? Nak terjemah payah ni. Dia istilah ni, fa'il ni. Kalau cakap pembuat tak kena tu. Ni first time ikut. First time ikut ni je lah. Ya. Tak apa, sebab akak dah belajar juga. Tapi dah belajar? Saya ingat first time. Kalau first time ikut dengan fa'il ni memang tak tahu nak cakap macam mana ni. Bukan, dengan Ustaz baru first time lah.
dah pernah belajar dengan ustaz lain. Tapi dia okey, banyak dah cakap dalam bahasa okey dah. Malaysia. Dah Tapi pernah belajar, boleh okey. faham tak? Akak boleh boleh faham faham tak dah. ustaz cakap? Tapi ustaz tanya tak Ah. boleh jawab lagi. Okey, tak apa, nanti tunggu standby lah saya tanya nanti. Tak boleh jawab kot. Haji Zaman tahu dah. Okey. Ah. Saya ingat first time Haji Zaman kalau Haji Zaman memang sakit kepala lagi. Ayolah, yang lama pun nak minum air telaga dah, Apa? Ustaz. Yang lama pun kena minum air kolam dah. Tu, kena cek 7 kolam je Ah. Okey, baik je. Baik, jadi sekali itu saja yang baik itu datang dari Allah SWT dan lemah itu datang dari sesnya aku lakukan hazza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala muslimin baina Allah warzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa barakan fihi wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana Amin. atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Amin ya wa sallam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Baik ni. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Allahu khairan katsiran. Bismillah. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Bismillah.